Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan melihat kata tugas. Kata tugas. Cuba tengok di mana kata tugas, kedudukan kata tugas ni. Jadi dalam bahasa Melayu, pelajar sudah mempelajari golongan kata. Ada 4 golongan kata: kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Kata nama ini menjelaskan hal-hal nama. Kata kerja menjelaskan hal-hal perbuatan. Kata adjektif menjelaskan hal-hal sifat. Ini sudah dipelajari. Dan kita tengok apa pula kata tugas. Secara keseluruhannya kata tugas ni dibagi kepada 4. Satu, kata penyambung ayat. Ada kata hubung dan seterusnya, ada cabang-cabang. Kita akan belajar kemudian. Yang kedua, kata praklausa. Yang ketiga, kata prafrasa dan kata pasca frasa. Dan yang keempat adalah kata pasca kata. Jadi ini banyak perkara ni, memang banyak perkara yang dipelajari itu banyak. Jadi pada hari ini kita akan melihat nombor 1 saja dulu, dan yang lain kita akan buat kemudian. Kita tengok kata penyambung ayat saja. Okey, kata penyambung ayat. Jadi apa tugasnya? Namanya kata penyambung ayat. Jadi tugasnya itulah menyambungkan ayat. Jadi apa tugasnya? Menyambungkan ayat. Itu kata tugas tu. Yang kedua, bagaimana cara ayat disambungkan? Dengan menggunakan kata hubung. Nampak tak? Ni kata penyambung ayat, tugasnya menyambungkan ayat. Caranya adalah dengan menggunakan kata hubung. Kata hubung apa yang digunakan? Kata hubung apa? Kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Ni cara kita kena faham macam tu. Kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Baik. Kata hubung gabungan tak ada pecah-pecahan, tak ada jenisnya, satu saja. Tetapi kata hubung pancangan ada 3 jenisnya. Satu, kata hubung pancangan relatif. Kata hubung pancangan komplement. Dan yang ketiga, kata hubung pancangan keterangan. Ini. Jadi kita kena faham ni. Jadi perkataan yang kita akan bincang ni merupakan ada tugas masing-masing. Okay. Yang pertama kita tengok kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan. Baik. Jamal, tengok ayat ni. Jamal ke kebun durian. Bapa Jamal ke kebun durian. Ini 2 ayat tunggal. 2 ayat tunggal, iaitu ayat tunggal ini merupakan ayat yang terdiri daripada satu klausa, satu subjek, satu predikat. Jadi bagaimana ayat ni disambungkan atau bersatukan? Baik, tengok. Jamal dan bapanya ke kebun durian. Jadi 2 ayat yang pertama ini, 2 ayat tunggal ini digabungkan dengan menggunakan dan menjadi ayat majmuk. Jadi dan ini merupakan kata hubung gabungan. Dan ayat ini yang terhasil ini merupakan ayat menyebut gabungan. Mudah saja. Ayat menyebut gabungan kerana ada kata hubung gabungan. Nampak? Baik. Yang kedua, milah ke rumah Siti. Milah ke rumah Siti. Milah ke sekolah. Apa kata hubung yang digunakan agaknya? Baik. Milah ke rumah Siti, seterusnya ke sekolah. Dalam hal ini, seterusnya merupakan kata hubung gabungan. Sama macam tadi, ya. Baik, 2. Yang ketiga, Ramli mandi. Ramli menyanyi. Ramli mandi sambil menyanyi. Boleh kita masukkan gabungan lain? Mungkin tak begitu sesuai. Tak tepat. Lina peramah. Lina bersopan santun. Lina peramah lagi bersopan santun. Jadi, kesimpulannya, dan seterusnya, sambil dan lagi merupakan kata hubung gabungan. Dan ayat A, B, C dan D ini merupakan ayat menyebut gabungan. Selesai menyebut gabungan. Dan begitulah dengan yang lain-lain. Ada lagi kata hubung gabungan lain banyak. Ini contoh lebih 4. Jadi untuk mendalami perkara ini, pelajar perlu rujuk buku tata bahasa. Baik, faham konsep. Jadi pelajar perlu faham bahawa perkataan ni tugasnya ialah menggabungkan ayat, menyambungkan ayat, dan nama perkataan ini adalah kata hubung gabungan. Nampak? Baik, sekarang kita pergi pada yang lain. Kesilapan penggunaan kata hubung gabungan. Banyak pengguna bahasa melakukan kesilapan apabila menggunakan kata hubung gabungan. Kita tengok. Yang pertama, kata hubung gabungan tidak boleh digunakan pada permulaan ayat kecuali sambil. Sambil boleh digunakan pada awal ayat. Contohnya, Jamal menyanyi sambil menari. Betul. Kita boleh guna sambil depan. Sambil menari, Jamal menyanyi. Betul. Tetapi yang lain, tidak boleh. Halim tidak mungkin menagih dadah. Halim tidak mungkin menagih dadah, malah rokok pun tidak dihisapnya. Penggunaan malah pada awal ayat salah. Jadi kita satukan ayat ni. Halim tidak mungkin menagih dadah, malah rokok pun tidak dihisapnya. Jadi itu betul. Jadi sebab itu dalam kalangan, pelajar memulakan ayat dengan malah, pasti salah dan hilang melangkah begitu saja. Mudah saja. Jangan guna malah, guna tengah ayat. Jangan guna depan ayatnya. Yang ketiga, Razak mengusahakan projek ternakan ikan.
manakala adiknya mengusahakan projek pertanian. Nampak? Kesalahan sini kerana menggunakan manakala depan ayat. Manakala malah tadi merupakan kata hubung gabungan. Jadi tak boleh. Jadi kita satukan ayat ni. Razak mengusahakan projek ternak ikan manakala adiknya mengusahakan projek pertanian. Mudah saja. Jadi kesimpulan kita adalah apa? Kata hubung gabungan tidak boleh digunakan di awal ayat kecuali sambil. Baik. Habis senang baik. Habis kata hubung gabungan. Kita pergi pada yang lain pula. Kita ada dua. Yang pertama kata hubung gabungan, yang kedua kata hubung panjangan. Baik. Kata hubung panjangan ada tiga, iaitu kata hubung panjang relatif. Contohnya ataupun kata hubung relatif satu saja yang. Jadi kalau sebut yang ni merupakan kata hubung relatif. Kalau dalam buku tulis cikgu sebut kata hubung panjangan relatif, mana yang? Yang saja kata hubung digunakan. Yang kedua, komplement. Kata hubung panjangan komplement ada 4, iaitu bahawa, untuk, agar dan supaya. Kalau pelajar akan buat akronim supaya mudah ingat. BUAS, buas. Komplement, dia ingat buas. Iaitu ada 4 kata hubung. Bahawa, untuk, agar dan supaya. Nampak? Relatif yang, ini ada 4. Keterangan ni ada banyak, 9. Musabab, keterangan musabab, akibat, syarat, waktu, tujuan, harapan, cara, tentang ni pertentangan, banding perbandingan. Jadi kalau pelajar ingat musabab, akibat, syarat dan seterusnya, saya rasa hari ni mungkin ingat 8, esok tinggal 7, kemudian hari kemudiannya mungkin tinggal 5 atau 6. Jadi, tapi pelajar ingat ni musabab, akibat, syarat ni. Jadi, di sini saya bagi cara nak memudahkan pelajar ingat adalah apa? Dengan cara apa? Dengan cara membuat akronim sendiri, kita ingat sendiri. M, cuba tengok ya. Saya ingat pelajar boleh ingat ni. M kita tukar sikit. M tu masih. Masih. A, aku. Cuba tengok yang biru ya. Masih. Aku. Sayang. Walaupun. Telah. Hancur. Cintaku. Terhadap beliau. Jadi pelajar boleh macam tu. Bukan langsung ingat benda tu. Tapi pelajar tulis M-A-S-Y. M-A-S-W-T-H-C-T-B. Pelajar boleh masukkan ni. Pelajar boleh ingat sebab benda ni ada pada kepala kita tapi nak susun payah. Jadi kita tengok apa? Kita ingat yang ni, yang biru ni. Masih aku sayang walaupun telah hancur cintaku terhadap beliau. Lepas tu boleh buat. Itu cara ingat. Kalau pelajar nak buat yang lain pun terpulang. Yang penting pelajar boleh ingat bahawa kata hubung panjangan ni keterangan ada 9 dan boleh ni. Ini mudah saja. Ya? Baik. Sekarang kita pergi pada yang pertama kata hubung panjangan relatif, iaitu satu je, yang. Yang. Baik, contoh. Cik Karim memandu kereta yang baru dibelinya. Baik, ini kata, ini yang merupakan kata hubung panjang relatif. Dan ayat ni merupakan ayat majmuk panjang relatif. Nampak tak? Senangnya. Kata hubung relatif, ayat relatif. Macam tu. Baik, ayat ni berasal daripada dua ayat. Cik Karim memandu kereta. Kereta tu baru dibelinya. Jadi kita gabungkan, maksudnya ayat kedua ni dipancangkan dari ayat pertama. Ada buku tulis, ayat pertama merupakan ayat induk. Macam tu. Pancangkan menggunakan kata hubung yang, jadi menghasilkan ayat majmuk pancangan relatif. Baik, mudah ya. Yang kedua, lelaki yang sedang membaca itu guru kami. Sama yang, satu yang. Ayat ni berasal daripada dua ayat, iaitu lelaki itu sedang membaca, lelaki itu guru kami. Jadi macam ni. Yang, nampak? Jadi yang mudah ya, yang relatif. 3, ada juga, saya beri dua cukup lah, sebab satu saya, senang saja, yang saja. Penggunaan kata hubung relatif yang salah. Tengok, salah. Ada yang menggunakan macam ni. Pengawal menyatakan yang tempat itu berbahaya. Tidak boleh. Sebab ini apa ni? Yang kedua contohnya. Selalu tengah ayat macam ni. Dia menyatakan yang pemuda itu bukan abahnya. Kita faham maksudnya tapi salah. Kenapa? A dan B ni merupakan ayat majmuk panjang komplement. Sedangkan ini yang merupakan kata hubung panjang relatif. Jadi ayat yang salah. Kalau soalan macam ni keluar, ayat macam ni keluar dalam analisis kesalahan bahasa, tanya sebab awak ambil dia. Pengawal menyatakan yang tempat itu bahaya. Menyatakan yang tempat itu berbahaya. Salah. Menyatakan apa yang betul? Yang ni sepatutnya digantikan dengan bahawa. Pengawal menyatakan bahawa tempat itu berbahaya. Jadi salah kenapa? Kerana menggunakan kata hubung relatif dalam ayat komplement. Dapat markah penuh 3. Ya? Sebab apa salah? Sebab apa salah? Sebab menggunakan kata hubung relatif dalam ayat komplement. Jawapan yang tepat. Okey, baik, habis. Jadi kita habis yang. Kita habis ayat menyemuk, kita habis kata hubung pancangan, kita habis apa tadi? Kata hubung gabungan, satu. Kita habis kata hubung pancangan relatif dan kita pergi pada komplement. Komplement ada 4 tadi, iaitu bahawa, untuk, agar dan supaya. Buas. Ya? Baik, macam mana tu?
Cikgu Rani menyatakan bahawa aktiviti sukan ditangguhkan. Cikgu Rani menyatakan bahawa aktiviti sukan ditangguhkan. Pelajar kadang-kadang dia ingat apa? Ada bahawa, komplement tu. Kita kena faham juga ya. Sebenarnya ayat ni berasal daripada dua ayat macam ni. Cikgu Rani menyatakan tak kena letak sesuatu. Kalau misalnya disuruh pecahkan ayat ni, ayat dua, ini ayat pertama. Cikgu Rani menyatakan sesuatu. Jadi kalau Cikgu Rani menyatakan dia tak lengkap. Jadi komplement tu maksudnya melengkapkan ayat tu. Jadi Cikgu Rani menyatakan sesuatu. Aktiviti sukan ditangguhkan. Jadi kalau kita buat ayat, Cikgu Rani menyatakan tak letak apa-apa ni, ayat tak lengkap. Jadi kita kena letak ni pelengkap ni apa, kita completekan ayat tu. Kita lengkapkan ayat tu. Aktiviti sukan ditangguhkan. Jadi ayat terakhir apa? Cikgu Rani menyatakan bahawa aktiviti sukan ditangguhkan. Jadi pelajar kena faham apa? Pelajar kena faham hari ni bahawa ialah kata hubung pancang komplement. Dan ayat yang dihasilkan ialah ayat majmuk pancang komplement. Kita belajar satu je. Kita belajar kata, terus kita faham ayat. Baik ya. Yang kedua. Yang habis bahawa, ada bahawa senang sekali. Yang kedua ni kita gunakan apa? Kata hubung untuk. Macam mana guna untuk? Wajar sekali untuk Zaidi dilantik sebagai ketua pelajar. Wajar sekali Zaidi dilantik sebagai ketua pelajar. Ataupun kalau pelajar diminta, saya cadangkan, kalau pelajar diminta membina ayat daripada membina ayat apa? Ayat majmuk pancangan komplement daripada untuk, pelajar jangan pilih yang pertama ni. Kita ambil yang kedua yang mudah. Sebab apa? Kita letak untuk depan. Untuk Zaidi dilantik sebagai ketua pelajar, wajar sekali. Tujuan apa? Tujuan pelajar nampak, macam nak tahu untuk ni komplement. Sebenarnya wajar sekali merupakan frasa adjektif. Kalau letak di sini mungkin bagi setengah pelajar dia keliru. Jadi kalau kita letak kata hubung komplement di depan, kita letak kata frasa adjektif di belakang, pelajar pasti mudah faham. Wajar sekali. Ataupun untuk Zaidi dilantik sebagai ketua pelajar, wajar sekali. Untuk Zaidi dilantik sebagai ketua pelajar, amat mensabar. Yang penting frasa adjektif. Frasa adjektif sini ya. Baik. Kalau dah pandai macam ni, boleh letak depan ni. Tidak mustahil untuk Zaidi mendapat 4A dalam peperiksaan STPM. Jadi kita buat untuk Zaidi mendapat 4A dalam peperiksaan STPM, tidak mustahil. Boleh buat itu, faham. Jadi untuk tu. Faham ya? Jadi kita habis buat bahawa dan untuk. Agar dan supaya. Penentu menasihati pelajar agar belajar dengan lebih tekun. Sebenarnya agar dan supaya ni satu benda je, boleh tukar, boleh bertukar ganti. Penentu menasihati pelajar agar belajar dengan lebih tekun, ataupun penentu menasihati pelajar supaya belajar dengan lebih tekun. Boleh. Wakil rakyat itu mencadangkan supaya perasuah dipenjarakan, atau wakil rakyat itu mencadangkan agar perasuah dipenjarakan. Nampak tak? Jadi buah ni ada 4 ni, bahawa untuk agar supaya merupakan kata hubung pancangan komplement. Dan ayat yang terakhir ni semua ni adalah ayat majmuk pancangan komplement. Nampak? Kita belajar kata, kita belajar kata tugas, kita belajar kata hubung pancangan komplement, kita akan buat ayat komplement. Sebab soalan apa SMU tanya apa? Dia suruh kita bina ayat daripada kata hubung ini. Ataupun dia beri ayat tanya bahawa kata hubung apa, untuk kata hubung apa. Macam tu. Jadi dua tadi. Jadi untuk ayat ni, kita untuk kata hubung pancangan kita habis dua, iaitu kata hubung pancangan, kata hubung relatif, kata hubung komplement, dan yang kita beri masukkan 4 yang 9 tadi. Baik, yang pertama sebelum tu kita tengok ya. Ada pelajar yang ataupun pengguna bahasa dia ragu-ragu. Untuk ni apa benda, apa fungsi dia? Ada 3 untuk, cuba faham. Hadiah itu untuk pelajar semelang. Jangan tengok untuk, mentang-mentang ada untuk, pelajar ingat ini ialah komplement. Tidak. Hadiah itu untuk pelajar semelang. Ini ayat tunggal. Subjek hadiah itu, predikat untuk pelajar semelang. Jadi ini ayat tunggal. Dalam ayat tunggal, untuk merupakan kata sendiri nama. Ini kata sendiri nama. Nampak? Untuk merupakan kata sendiri nama. Sebab ni ayat tunggal. Faham? Dalam ayat tunggal, untuk merupakan kata sendiri nama. Ini saya nak tunjuk perbezaan untuk tadi. Yang kedua, saya ambil ayat sama. Kita jadikan ni. Hadiah itu disediakan untuk pelajar semelang. Ini ayat apa ni? Ini ayat apa? Nampak lebih kurang sama ayat pertama. Tapi ini dah ada. Jadi ini hadiah itu untuk pelajar semelang. Ini ayat tunggal. Hadiah itu disediakan, satu ayat. Hadiah itu, dia ayat 2 ni. Hadiah itu disediakan, hadiah itu untuk pelajar semelang. Jadi ini adalah ayat majmuk. Jadi untuk di sini merupakan kata hubung. Kata hubung apa? Kata hubung keterangan. Kejap kita belajar. Jadi tak sama ni, nampak tak? Sebab apa? Sebab hadiah itu subjek. Yang ni hadiah itu subjek, ada predikatnya. Untuk pelajar semelang, itu keterangan tujuan. Dari lain. Jadi untuk ni kata nama, untuk ni kata hubung pancangan keterangan. Yang macam mana tadi yang dikatakan komplement? Komplement tidak mustahil untuk Rina cemerlang dalam peperiksaan. Baik. Yang kuning ni merupakan frasa adjektif baru untuk. Ataupun kita terbalik je.
untuk dina cembulan dan bebasan tidak mustahil. Ni. Jadi nampak beza tu. Dan ayat tunggal untuk kata senama, ayat ni tujuan. Nampak hadiah tu disediakan untuk apa? Nampak ni keterangan tujuan. Yang ni ialah ini ialah ayat majmuk pancangan komplimen, dan untuk di sini merupakan kata hubung komplimen. Kata hubung komplimen, ya. Nah, satu lagi berdoa agar nanti. Kami berdoa agar wabak ini tiada lagi. Agar merupakan kata hubung keterangan. Kejap lagi kita tengok, supaya pelajar dapat beza macam mana agar tadi dengan kami berdoa wabak itu tiada lagi. Kalau yang tu lagi agar ni, penentu menyarankan agar pelajar beriadah. Baik, yang ni lah ayat. Yang ni apa? Agar ni sebagai kata hubung komplimen. Ini kata hubung keterangan. Nanti. Yang ni kita belajar, yang tu belum belajar kejap lagi. Baik, habis ya. Jadi cuba tengok balik. Penentu menyarankan apa? Ayat ni kita boleh buat dua ayat ni. Kami berdoa agar kita boleh berhenti ayat kami berdoa. Betul. Buat dua ayat. Yang ni tak boleh. Penentu menjalankan tak boleh. Dia belum lengkap. Dia kena ada pelengkapnya. Dia kena komplit ayat ni. Baik. Kata hubung keterangan pancangan. 9 jenis yang tadi. Masih aku sayang walaupun telah hancur cintaku terhadap beliau. Baik. 9 jenis. Apa dia? Mudah saja. Satu, masih ada musabab atau sebab. Jadi kata hubung digunakanlah kerana oleh sebab. Ada lagi yang lain tapi saya bagi dua lah supaya senang ya. Dia gagal kerana kurang berusaha. Ini mudah saja. Dia gagal sebab apa? Kerana kurang berusaha. Nampak kurang sebab tu. Keterangan ni maksudnya, apa maksudnya keterangan? Dia menerangkan predikat ni. Jadi kerana merupakan kata hubung keterangan. Dan ayat ni merupakan ayat majmuk pancangan keterangan. Keterangan apa? Keterangan musabab atau keterangan sebab. Yang kedua, akibat. Ni masih aku tadi. Akibat. Kata hubung digunakan apa? Hingga, sehingga. Hingga dan sehingga ni mana-mana boleh pakai. Budak itu bersorak hingga suaranya serak. Jadi nampaklah, budak itu bersorak, akibatnya suaranya serak. Itu akibat. Jadi akibat merupakan baik, hingga dan sehingga merupakan kata hubung keterangan. 3. Syarat. Jikalau sekiranya anda kata, dan mungkin ada lagi perkataan lain ataupun kata hubung lain yang bermaksud sama macam ni. Leman akan ke universiti jika lulus peperiksaan STPM. Syarat dia nak pergi ke universiti kena lulus peperiksaan STPM. Nampak? Syarat. Mudah aja. Dan kita boleh letak depan ni. Ni semua boleh letak ni. Kerana kurang berusaha, dia gagal. Boleh letak kerana depan. Hingga suara yang serak, budak itu bersorak. Jika lulus peperiksaan STPM, leman akan ke universiti. Kata hubung pancangan keterangan boleh di depan. Yang tak boleh ialah kata hubung tadi. Gabungan tadi. Waktu. Semasa apabila sementara tak kala dan sebagainya. Kita boleh buat. Semasa libur melanda, kami masih di palang bola. Okey, baik. Nampak waktu. Jadi, MAS. Masih aku sayang. Walaupun tadi buat ni. Tujuan. Tujuan. Untuk, demi dan bagi. Pemael bekerja keras untuk menyekolahkan anaknya. Tujuan apa tak? Pemael bekerja keras. Dia senang je apa. Ni kita nampak ni. Kalau tujuan ni, tengok ayat ni. Tanya macam tak apa. Pemael bekerja keras. Untuk apa? Nampak jawapannya. Tujuan. Baik. Yang keenam, harapan. Agar semoga supaya. Sebab tadi saya dah beri tadi. Agar yang ada, agar dua. Agar sebagai kata hubung komplimen dan agar sebagai kata hubung keterangan harapan. Contoh ni. Kami berdoa agar wabak itu tiada lagi. Nampak? Kami berdoa. Kita boleh berhenti. Kalau ayat komplimen, pengetua menjalankan, pengetua mencadangkan, pengetua mengusulkan. Dia tak nak berhenti. Baik. Ini itu beza dua. Tengok balik. Cara dengan. Cara satu saja. Adik ke sekolah dengan menaiki bas. Adik ke sekolah dengan menaiki bas. Cara adik ke sekolah adalah dengan menaiki bas. Datuk menebang pokok dengan menggunakan kapak. Kalau kita dengar ni, kalau kita buat ayat, adik ke sekolah dengan bas, betul, ayat tunggal. Adik ke sekolah, jadi ayat tunggal dengan merupakan kata senama. Kalau kita buat adik ke sekolah dengan menaiki bas, ayat majmuk. Dalam ayat majmuk dengan berfungsi sebagai kata hubung. Nampak tak? Okey. Pertentangan, saya ambil tentang, tidak dia. Namun, walaupun, sungguh pun, meskipun, dan sebagainya. Baik. Walaupun kakinya tercedera, atlet itu tetap meneruskan lariannya. Nampak pertentangan. Ataupun, atlet itu tetap meneruskan lariannya, walaupun kaki, ataupun meskipun kaki tercedera. Walaupun, meskipun, sungguh pun, semua sama. Pilih mana-mana satu. Dan yang akhir perbandingan. Seperti, daripada, bagaikan, bak, laksana, sebagainya. Banyak. Saya mendidik budak itu seperti anak saya sendiri. Tengok, berbanding. Ataupun seperti anak saya sendiri, saya mendidik budak itu pun boleh. Baik. Contoh yang kedua daripada lebih baik kita beriadah daripada berbuat kosong. Ini banding perbuatan kita. Baik, yang itu 9. Jadi kita habis tadi. Kita habis apa? Kita habis ke semua sekali ayat menyemut ni. Kita habis tadi. Kita balik pada
Tengok sekejap. Baik. Sekarang kita dah faham daripada tadi ada 9 ya. Kata hubung, pacangan, relatif 1 yang, komplement 4, bahawa untuk agar supaya, keterangan 9. Nak keterangan. Sebagai 9 ya. Habis sebenarnya. Baik. Sekarang kita tengok soalan. Bagaimana soalan keluar? Baik. Soalan aneka pilihan. Ini soalan SCPM. Saya ubah soalan sikit supaya pendek sikit ya. Yang manakah ayat yang menggunakan kata hubung gabungan? Jadi pelajar kena tahu gabungan macam mana. Walau banyak tapi kena tahu sekarang ya. Tengok. Bagi menyelesaikan masalah itu, kami perlu berbincang. Mana kata hubung? Bagi menyelesaikan masalah itu, kami perlu berbincang. Baik. Sambil menunggu Rusmi datang, saya membaca akhbar. C. Lantaran tidak mempunyai kenderaan, Zaki terpaksa berjalan ke sekolah. Walaupun tidak ke pejabat, Leman meneruskan pekerjaan di rumah. Dia tanya, yang manakah ayat yang menggunakan kata hubung gabungan? Jadi kita tengok tadi, pelajar baru belajar, saya rasa pelajar tahulah yang nampak sambil. Sebab semua letak depan ni. Bagi depan, sambil depan, lantaran depan, walaupun depan. Jadi kita tengok tadi, kita bincang. Sambil kata hubung gabungan, jawapan dia. Bagi ni, apa? Bagi ni kata hubung tujuan. Sebab ayat asalnya kami perlu berbincang. Bagi ataupun untuk misalkan maksud itu. Lantaran ni pun sama lainnya sebab. Ini pun pertentangan. Baik, ini soalan aneka pilihan. Baik, biasanya soalan aneka pilihan pelajar boleh tengok dan boleh agak. Tapi untuk soalan struktur tengok macam mana. Soalan struktur. Dia buat macam ni. P. Apa P ni? Q, R, S, T. Kena faham betul, tak ada apa-apa ni. Q merupakan, dia beri contoh, dan. Pelajar patut ingat, dan ni kata hubung apa? Gabungan. R, dia beri contoh yang. Yang kata hubung apa? Ingat tak? Relatif. S, tak ada. T, contoh jika. Jika tadi kata hubung pacangan keterangan. Jadi, soalannya apa? Soalan tanya, ni soalan 2014 ni. Estimate 2014. Nyatakan ketugas bagi P. P kata hubung lah. Kata hubung gabungan. Ni R apa? Patutnya kita faham. P kata hubung, gabungan dan kata hubung pancangan apa? Pancangan relatif yang. Bila yang ni keterangan relatif pancangan ada 3 ni. Relatif, komplement dan juga keterangan. Jadi U tentulah kata hubung komplement. Nyatakan jenis tugas bagi U, bagi S. S kata hubung komplement. Contohnya U apa? Bahawa untuk agar supaya. Tengok betul-betul, faham betul, boleh jawab. Ya? Baik, satu jenis. Yang kedua, struktur lagi. Dia buat macam ni, boleh macam ni. Kata hubung pancangan, X, komplement, X, dia tak beri apa-apa. Komplement, Y, dia beri contoh. Ali tidak ada ke sekolah kerana sakit. Jadi soalannya, bina satu ayat yang mengandungi X dan Y. Sebelum bina ayat, pelajar kena faham X kata hubung apa? X kata hubung relatif. Ini komplement. Y tentulah keterangan. Jadi, bina X. Boleh buat ayat lah apa-apa. X masuk relatif. Ali membaca buku yang baru dibelinya. Okey. Y. Kita bina satu ayat yang menggunakan X. Dan apakah Y? Y apa? Kata hubung pancangan keterangan. Kalau jawab soalan, jangan jawab keterangan saja. Kita letak biar penuh. Kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplement, kata hubung pancangan keterangan. Itu 2 markah tu. Mudah soalannya. Bina satu ayat yang menggunakan kata hubung komplement untuk. Tadi untuk tadi. Si cadang apa tadi cadang ni. Kalau untuk letak depan tu. Untuk nenek memanjat pokok itu agak mustahil ataupun tidak munasabah. Tak macam tu. Baik, boleh ya? Baik. Habis. Jadi ini saja cara kita menjawab soalan struktur dan juga soalan aneka pilihan. Satu lagi. Kadang-kadang dia boleh keluar dalam bahagian analisis kesalahan bahasa. Kita kena apa kesalahan, memberikan sebab kesalahan dan membuat bentulan. Contoh ketika macam ni. Ini saya sengaja ambil 3-4 kesalahan, berapa kesalahan ni untuk kesalahan kata hubung saja. Pada setiap hari, kebanyakan murid lewat datang ke sekolah. Tetapi Johari tidak berbuat demikian. Johari merupakan anak sulung Encik Daud, petani tradisional di Kampung Batu. Baik, tengok ayat pertama. Kita cepatkan sikit. Pada setiap hari, kebanyakan murid lewat datang ke sekolah. Tak ada kesalahan dan tak ada menggunakan kata hubung di sini. Tapi, baik. Tetapi Johari tidak berbuat demikian. Baik. Tetapi merupakan kata hubung gabungan. Jadi, tetapi dia mulakan di awal ayat. Boleh tak? Tak boleh. Salah apa? Tetapi menggunakan kata hubung gabungan tetapi di awal ayat. Salah. Satu. Johari merupakan anak sulung Encik Daud, bertani tradisional di Kampung Batu. Tak ada apa. Johari menyatakan yang dia selalu bangun awal untuk sarapan sebelum berjalan ke sekolah sejauh 3 km. Apa salahnya? Yang salah. Baik, tengok nanti.
Jadi salah satu pertama tetapi, yang kedua salah yang. Menurut murid itu, dia mahu berjaya dalam pelajaran demi untuk membela nasib keluarganya. Saya nampak bahawa pelajar itu faham bahawa salah kerana menggunakan demi dan untuk. Dalam ada 3 kesalahan ke tugas. Baik. Kita tengok jawapannya. Baik. Cara menjawab dia 3 markah ni. Kita kenal pasti kesalahan, lewat datang ke sekolah, titik, tetapi Johari ambil macam ni. Maknanya tahulah ni. Salah kerana tetapi ni. Salah kerana apa? Memulakan ayat dengan kata hubung gabungan. Kalau tak tetapi dah ni lagi bagus, tak letak tak apa. Salah. Jadi pembetulannya lewat datang ke sekolah, tetapi Johari satukan. Satukan ayat ni. Betul lah? Nampak? Yang kedua, menyatakan yang dia. Salah kenapa? Menggunakan kata hubung relatif dalam ayat komplemen. Saya letak dalam kurungan supaya pelajar faham lah. Menggunakan kata hubung relatif dalam ayat komplemen. Dalam perisian tak masuk tak apa, letak pun tak apa. Jadi pembetulannya menyatakan bahawa dia. Jadi 3 markah atas, 3 markah bawah yang kedua ni. Yang ketiga, berjaya dalam pelajaran demi untuk membela. Salah kerana menggunakan demi untuk. Macam nak beri sebab kesalahan. Buat macam ni. Sebab apa salah? Sebab menggunakan kata hubung demi dan untuk serentak, sedangkan kedua-duanya membawa maksud yang sama. Baik, dua-dua sama. Ambil satu je. Berjaya dalam pelajaran demi membela atau berjaya dalam pelajaran untuk membela. Baik, saya ingat pelajar boleh faham. Kita fahamkan tugas, apa maksud tugas, kata yang mempunyai tugas tertentu. Dan pada petang ini kita membincangkan tugas apa? Kita membincangkan tugas perkataan sebagai kata hubung dan kata hubung gabungan dan kata hubung pacangan. Sekian untuk petang untuk hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Selepas menggunakan bahan ini, tolong dengan izin subscribe, like dan juga share. Terima kasih.